Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Emilina Binti Muhammad, pelajar UNIMED dari Fakulti Bahasa dan Pendidikan. Baiklah, saya ingin menerangkan mengenai perbezaan antara kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Baiklah, daripada aspek yang pertama iaitu definisi bagi kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Apa itu kurikulum standard prasekolah kebangsaan? Kurikulum kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan core kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Seterusnya, apa itu kurikulum permata? Perkataan permata adalah sebuah analogi yang digunakan untuk menekankan bahawa kanak-kanak adalah insan yang sangat berharga dan sebuah anugerah yang tidak ternilai daripada Tuhan kepada manusia. Seperti sebentuk permata, tugas tenaga pengajar adalah untuk mengajar dan mengilap permata ini supaya menjadi lebih berharga dan bercahaya. Kurikulum permata ini telah pun dirancang dengan mengambil kira semua aspek perkembangan dan ianya adalah berfokus pada pembinaan kualiti individu kanak-kanak bawah umur 5 tahun. Seterusnya, perbezaan objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Objektif kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang pertama ialah menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan berkesan. Yang kedua, mengamalkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan seharian untuk murid beragama Islam. Yang ketiga, mengamalkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia. Yang keempat, menghargai dan peka terhadap budaya masyarakat Malaysia. Yang kelima, menyayangi dan menghargai alam sekitar. Yang keenam, memperkembangkan konsep kendiri yang positif dan keyakinan diri. Seterusnya, yang keenam, mempraktikkan amalan kesihatan, membina kecergasan badan dan menjaga keselamatan diri. Yang ketujuh, mengembangkan daya kreatif dan estetika. Yang kelapan, mengaplikasikan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif serta kemahiran menyelesaikan masalah dalam pembelajaran dan kehidupan seharian. Manakala objektif kurikulum permata pula ialah yang pertama, membina emosi, akhlak dan spiritual kanak-kanak untuk melahirkan individu-individu yang bersasiah mulia, tenang, ceria, bersopan santun, penyayang, berempati dan adil. Yang kedua, membina kemahiran interpersonal dan sosial yang baik untuk membolehkan kanak-kanak bergaul dalam masyarakat pelbagai budaya. Yang ketiga, membina kanak-kanak menguasai kemahiran awal berbahasa, berkomunikasi dan literasi dalam bahasa Melayu, bahasa ibunda dan bahasa Inggeris. Yang keempat, mendidik kanak-kanak mengamalkan pemakanan yang sihat, kebersihan dan keselamatan diri dan gaya hidup sihat. Yang kelima, melatih kanak-kanak mengurus diri sendiri sehingga mereka yakin, mampu berdikari dan boleh membuat keputusan berdasarkan kebolehan diri. Yang keenam, membantu kanak-kanak mengembangkan kemahiran motor kasar dan motor halus serta perkembangan fizikal yang mapan. Yang ketujuh, membina kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak serta keupayaan mereka menumpukan perhatian. Yang kelapan, membimbing kanak-kanak memahami dunia persekitaran melalui aktiviti bermain, meneroka, mencuba idea baru, mengeksperimen dan mencipta sama ada di dalam atau di luar kelas menggunakan pelbagai bahan yang terdapat dalam persekitaran mereka. Yang kesembilan, membina hubungan positif dengan ibu bapa, komuniti dan pihak-pihak berkenaan yang boleh menyumbang kepada pendidikan dan kesejahteraan kanak-kanak. Yang seterusnya, perbezaan tunjang pembelajaran kurikulum standard prasekolah kebangsaan dan kurikulum permata. Tunjang kurikulum standard prasekolah kebangsaan yang pertama ialah tunjang komunikasi. Tunjang komunikasi menekankan kepada kemahiran berbahasa secara lisan dan bukan lisan semasa berinteraksi.
Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu bahasa yang wajib dipelajari oleh semua murid prasekolah, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bagi murid di sekolah jenis kebangsaan Cina atau Tamil, mereka wajib mempelajari bahasa Cina atau bahasa Tamil. Tunjang yang kedua ialah tunjang keterampilan diri. Tunjang keterampilan diri memberi penekanan kepada perkembangan sosio-emosi dan pembinaan kemahiran berinteraksi serta kemahiran sosial dalam kalangan murid. Pemupukan kepimpinan dan sasiah diri melalui aktiviti kurikulum dan co-kurikulum juga ditekankan dalam tunjang ini. Seterusnya, yang ketiga, tunjang kerohanian, sikap dan nilai. Tunjang kerohanian, sikap dan nilai memberi keutamaan kepada aspek penghayatan amalan agama, kepercayaan, sikap dan nilai. Tunjang ini mengandungi disiplin ilmu pendidikan Islam dan pendidikan moral. Pendidikan Islam dipelajari oleh murid beragama Islam, manakala pendidikan moral dipelajari oleh murid bukan beragama Islam. Yang keempat, tunjang perkembangan fizikal dan estetika. Tunjang perkembangan fizikal dan estetika menekankan perkembangan jasmani dan kesihatan untuk kesejahteraan diri serta pemupukan daya imajinasi, kreativiti, bakat dan apresiasi terhadap karya seni dalam kalangan murid. Tunjang ini melibatkan komponen perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan serta kreativiti dan estetika. Yang kelima, tunjang kemanusiaan. Tunjang kemanusiaan menekankan kepada penguasaan ilmu dan amalan tentang kemasyarakatan dan alam sekitar setempat, negara dan global serta penghayatan semangat patriotisme dan perpaduan. Yang keenam, tunjang sains dan teknologi. Tunjang sains dan teknologi memberi penekanan kepada pengetahuan sains, kemahiran dan sikap saintifik serta pengetahuan dan kemahiran matematik. Disiplin ilmu yang terkandung dalam tunjang ini ialah sains awal dan matematik awal. Manakala dalam kurikulum permata, mereka menggunakan bidang pembelajaran. Bidang yang pertama iaitu bidang sasiah, sosio-emosi dan kerohanian. Memberi fokus kepada pembentukan sasiah dan kemahiran-kemahiran sosial, interpersonal, intrapersonal dan kerohanian kanak-kanak. Setiap kanak-kanak diberi pengalaman dan sokongan untuk membina persepsi positif terhadap diri sendiri dan orang lain, mempunyai kemahiran sosial dan yang baik dan bermotivasi. Bidang yang kedua iaitu bidang bahasa, komunikasi dan literasi awal. Ia bertujuan meningkatkan kemahiran berbahasa dan berkomunikasi kanak-kanak. Seterusnya, menekankan penggunaan dua bahasa dalam aktivitinya setiap hari. Akhir sekali, kurikulum permata menggalakkan pendidik sentiasa berinteraksi dengan bayi dan kanak-kanak dalam bahasa yang betul dan lengkap iaitu bahasa surat. Bidang yang seterusnya, yang ketiga iaitu bidang perkembangan diri dan pemahaman dunia persekitaran. Mereka menekankan supaya kanak-kanak dari peringkat awal umur lagi didedahkan sepenuhnya kepada pengalaman menerokai dan mengalami alam sekitarnya. Antara skop bidang pembelajaran yang pertama alam hidupan, alam bahan, alam fizikal dan alam semesta. Bidang yang keempat, bidang perkembangan fizikal. Mengembangkan kemahiran fizikal dan psikomotor kanak-kanak dari umur 0 hingga 4 tahun untuk membolehkan mereka mengawal anggota tubuh badan dengan lebih berkesan. Contoh latihan motor kasar seperti berlari, melompat, memanjat, menyepak, melambung dan melontar. Contoh latihan motor halus, melukis dan mewarna, menguli tanah liat, menggunting gambar atau bentuk, mengutai manik. Bidang yang kelima ialah bidang estetika dan kreativiti. Mengembangkan keupayaan mereka mengimajinasi dan memproses maklumat, bahan dan sumber untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Contoh seni lukis, capan, kraft tangan, collage, seni muzik, nyanyian, sajak, bercerita irama, tarian dan pergerakan kreatif, lakonan drama, peranan boneka, permainan imajinatif dan penghayatan keindahan. Yang keenam, bidang perkembangan awal matematik dan pemikiran logik. Memperkembangkan kemahiran awal matematik dan pemikiran logik kanak-kanak.
Pendidik hendaklah melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh mengembangkan setiap aspek kemahiran awal matematik mengikut umur dan tahap perkembangan kanak-kanak. Di peringkat ini, kanak-kanak sudah bersedia untuk dilengkapkan dengan pengetahuan dan kemahiran awal matematik yang terdiri daripada konsep-konsep berikut. Yang pertama, kuantiti anggaran. Yang kedua, persamaan perbezaan perbandingan mengelas dan menyusun. Yang ketiga, awal nombor dan perwakilan nombor. Yang keempat, bentuk corak ruang masa kedudukan. Yang kelima, sukatan ukuran, dan akhir sekali, nombor mengira dan operasi nombor. Akhir sekali, kesimpulannya, KSPK dan kurikulum permata ini masing-masing mempunyai objektif yang tersendiri. Seperti yang kita ketahui, dalam konteks kajian kurikulum yang diajar merupakan pengajaran dan pembelajaran prasekolah yang sebenar berlaku di bilik darjah, manakala kurikulum yang dipelajari oleh murid merujuk kepada perkara yang murid peroleh daripada pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan. Baiklah, sekian saja perkongsian daripada saya. Terima kasih.